Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hafiz Channel. So pada hari ni saya nak share kat korang tentang kahwin PKP. Jadi ramai sebenarnya yang melakukan kahwin PKP ni, maksudnya bernikah dalam keadaan pandemik ni. Sebenarnya dibolehkan di Malaysia, cuma ada cara-caranya. Dia susah sikit berbanding kahwin macam biasa, sebab sekarang ni nak rentas daerah pun susah. So dalam video ni saya nak share pengalaman saya macam mana kahwin PKP. Kita orang kahwin pada 22 hari bulan 12 2020. So akan share sedikit pengalaman dan saya nak terangkan apakah checklist bagi seorang lelaki itu untuk dia penuhi sebelum dia boleh bernikah time PKP ni. Okay, so mostly apa yang berlaku untuk kahwin PKP ni, kita orang plan untuk start kahwin semuanya bermula daripada 2018, di mana kat situ kita orang dah bertunang dan dekat situ dah buat dah kursus perkahwinan. Jadi it take a long time lah. So kita orang tunang selama 2 tahun dan dah situ pun dah 2 tahun buat kursus perkahwinan. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, kita orang memang plan nak kahwin bulan 2020, sebab time 2020 lah saya habis belajar. Tapi kita manusia hanya mampu merancang apa yang berlaku. Mula-mula saya plan untuk kahwin dalam bulan 7 ke bulan 12. Itu yang berlaku lah pada 2020. Kita orang plan dalam 2019 lagi. Jadi apa yang berlaku tiba-tiba 2020 dalam bulan 3 itu adalah PKP yang pertama dekat Malaysia. Dan tu kita kena lockdown dekat 2 bulan. Kita cuma habis lockdown 2 minggu sebelum habisnya raya 2020. Okay, jadi apa yang berlaku masa habis raya ni, kita orang pulun pergi beli barang hantaran. Kita orang pergi beli hantaran belah lelaki, belah perempuan, beli sama-sama. Okay, itu yang berlaku. Okay, dan betul time tu memang dah letak tarikh lah, confirm. Time tu tiba-tiba terkonfirm kan. Okay, ni memanglah kita akan kahwin kalau ikut dalam 2020 tu. Kalau ikut dari segi corona ni, kita ingat bulan 12 mungkin dah clear, mungkin. So kita pun letaklah tarikh, okay lah bulan 12 nak kahwin. Jadi apa yang berlaku, tiba-tiba time bulan 9 tu saya dah start buat isi borang. Nanti saya terangkan cara-cara macam mana nak isi borang. Then belah perempuan pun try. Tiba-tiba kan time tu tak boleh rentas negeri. Time tu belah perempuan dah mengalami satu masalah. Bila saya dah siapkan borang saya, bila pergi kepada pejabat agama, dia tak terima sebab satu kawasan tu PKPD. Bukan PKPD, bukan diperketatkan, PKPB. Dulu ketat tau masa awal-awal 2020 tu. Walaupun PKPB tak boleh nak minta sign kat pejabat agama. Tak tahu law apa yang dia pakai. Sekarang dah dipermudahkan lah, ada cara-cara dia. Okey, jadi itu masalah yang pertama. Jadi daripada plan saya dah buat bulan 9, wife saya dah buat bulan 10, bulan 11, still apa yang berlaku, pejabat agama tak nak sign. Dia cakap tak boleh ni, bawa COVID ni. So tak boleh, jadi extend sampai bulan 12. So bulan 12 tu tiba-tiba boleh rentas negeri. So bila dah boleh rentas negeri, kerajaan cakap, so wife pun try naik pejabat agama. Tiba-tiba mudah je naik pejabat agama, dah boleh. So dia pun boleh selesaikan borang dia. Time tu kita orang nak kahwin ataupun nikah dekat kampung, dekat Johor, dekat Segamat. Jadi kita orang pun balik kampung in 2 weeks. Bayangkan nikah PKP ni berlaku dalam masa 2 minggu. Bulan 12 tu terus dapatkan kebenaran dekat Kuala Lumpur, Pejabat Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dekat TV Al-Hijrah tu, siapa yang tahu. Lepas tu kita orang pun bergegas lah balik ke kampung. Dan apa yang berlaku dalam masa 2 minggu, kita orang naik Pejabat Agama Segamat. Dekat situ sebenarnya kita orang plan nak kahwin 20 hari bulan 12 2020. Hari dia hari Ahad. Memang tarikh pun dah cantik lah, hari-hari Ahad. So tapi apa yang berlaku, kita orang tak tahu sebenarnya boleh booking sebenarnya tarikh, tapi hari tu slot dia dah penuh. Sebab tarikh dia cantik kan, semua orang nak kahwin 20 hari bulan 12 2020. So kita orang pun tak boleh buat apa lagi, takut tiba-tiba PKP balik. So kita orang tengok tarikh mana yang kosong. Jadi yang kosong ialah 22 bulan 12, walaupun dia hari Selasa. Korang bayangkan kahwin hari Selasa, mana saudara mara nak datang dan sebagainya. So tapi tak apa, last minute punya plan. Tapi yang mana adik-beradik saya yang dekat semua datang lah. Yang jauh tak dapat datang pun tak apa, kita orang faham. Okay, sebab majlis pun kecil. Time COVID ni kita kena jaga SOP lah, tak boleh jemput ramai-ramai. Okay, itu yang berlaku.
Dan akhirnya Alhamdulillah 22 hari bulan 12 2020 saya selamat diijab kabulkan dengan isteri saya. Walaupun dalam majlis tu sebenarnya ada perkara yang kelakar sebenarnya. Perkara yang kelakar ni tahu tak akad berapa kali? 3 kali. Satu tu sebab dekat Johor ni dia tak boleh cakap aku terima nikahnya. Nya kat belakang tu mula-mula dah praktis sama malam aku terima nikah. Nama wife dengan mas kahwinnya RM22.50. Sebenarnya kat Johor ni nya tu kita dah punya lah praktis malam tu, tak nak sebut nya tapi tersebut nya tu sebab aku terima nikahnya. Dah. Yang pertama tu dia kata tak sah. Okey, yang kedua pula, yang kedua kelakar pula, imam pula bawa masalah. Dia bukan nak kahwinkan saya, dia nak kahwinkan bapa mertua saya dengan saya. Dia salah sebut nama. Itu yang kedua tu, tak apa, khilaf manusia biasa. Okey, yang ketiga bawa alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dan apa yang berlaku sebenarnya masa kita orang sampai, kita orang ambil slot yang pertama iaitu pukul 8 pagi lah. So bila 8 pagi ni korang bayangkan kita orang pertama sekali sampai, tiba-tiba apa yang berlaku, dia kata tak jadi masuk dalam dewan, kita orang semua pergilah ke parking lot yang disediakan. Dekat parking lot tu kita orang menikah di situ, di mana ada 2 saksi dan kita orang ijab kabul kat situ. Korang bayangkan masa Covid awal-awal dulu punyalah susah, nak buat kat rumah pun boleh, tak boleh. So kita pun nikah dekat parking lot. Itulah perjalanan dia yang pahit manis, tapi alhamdulillah akhirnya diijab kabulkan. So harap siapa yang nak kahwin dipermudahkanlah supaya korang plan betul-betul. Korang kena tengok dulu boleh booking ke tempat tu ke tak. Tengok lagi macam mana pegawai agama daerah tu dia punya syarat lah. Time PKPD sekarang ni boleh kahwin ke tak. Semua tu kena selalu update lah dengan pejabat agama. Okey, habis dah dekat situ. Sekarang sekarang nak cerita sikit apa yang jadi dekat majlis. Itu nak majlis nikah. Ada majlis bersanding sebenarnya. Okey, bulan 12 kita orang plan lagi 2 bulan lah. Bulan 2 nak terus buat majlis bersanding. Okey, dengan confident cakap Covid dah okey ni. Nanti tahun depan 2021 we got the vaccine. So kita orang optimis. We talking about optimis. So apa yang berlaku tiba-tiba ditakdirkan Tuhan bulan 1 PKP balik sampai lala ni tak boleh rentas negeri. Jadi majlis pun dah tak boleh buat lah. Nak buat pun dah lama sangat. Down payment pun hari tu dah burn dah. Dapat berapa persen je balik. Itulah pentingnya kat sini pengurusan tu. Jadi apa yang berlaku tanpa disedari, contohnya berlaku macam ini, banyak benda akan berlaku tapi macam mana korang plan nak hadapinya, itu yang berlaku. Dan sedikit nasihat lah dalam kita berkahwin ni, kita berkongsi isi hati lelaki dengan perempuan duduk dalam satu rumah. Jadi harap-harap korang terima baik buruknya isteri korang. Sebab itulah sebelum berkahwin ni korang kena belajar untuk menerima kelemahan diri dan kelemahan orang lain. InsyaAllah rumah tangga tu akan bahagia. Okey, habis dah kat situ. Okey, sekarang ni bagi lelaki-lelaki kat luar sana, saya nak bagi tips sikit. Apa yang perlu kalau korang dah ada, betul-betul dah ada tunang, korang nak kahwin, dah ada orang yang korang suka, korang nak memasuk meminang, korang kena buat apa? Okey, ni sesuai untuk orang yang duduk Selangor lah. Bagi mereka yang duduk kat Johor pun boleh juga. Mereka duduk kat negeri lain pun boleh. Jadi pertama sekali korang senang je, korang layari kat sini website dia ada NCR. NCR contohnya ncr.jaiz untuk Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, www.ncr.jaiz untuk Johor, dan sebagainya lah untuk Melaka, dan sebagainya lah. Negeri-negeri lain semua ada laman web online dia. Dekat laman web online tu dia dah tulis tu urusan nikah. Korang tekan je kat situ, nanti korang kena download kat situ borang nikah, borang 2A. Lepas tu korang kena download banyak lah. Borang bermustatin. Kalau korang macam saya bukan lahir kat Selangor tapi kerja dekat Selangor, so boleh download borang bermustatin. Okay, next antara borang-borangnya tu je lah. Nanti ada dokumen sokongan, dia ada checklist dia. Korang baca lah, tak susah sangat pun. Benda simple, dia pemudahkan benda. Cumanya dalam PKPD yang kita alami sekarang agak susah lah. Nak travel interstate, nak pergi daerah ni dia susah sikit. Kalau lepas ni kalau korang nak kahwin mungkin lagi mudah. Okay, yang pertamanya borang online tu, orang kita panggil dia borang 2A. Kat borang tu korang isi semua isi, dia minta nama, semua IC, dan akan dia minta 2 saksi. 2 saksi yang dia minta ni mesti hadir masa korang nak dapatkan pengesahan pegawai
pendaftar perkahwinan PPP daerah tersebut. Contoh saya Selangor, saya duduk dekat daerah Petaling, adalah pegawai-pegawai kat situ. Korang nak tahu kontak di mana? Pergi masjid, rajinkan pergi masjid. Sekarang tak boleh pergi masjid, korang pergi kat website masjid tu, korang tengok pegawai PPP dia, nanti ada bagi kontak, nanti korang kenalah jumpa kat surau ke, jumpa kat masjid ke, dia akan sign. Masa dia sign tu, borang 2A tu, korang kena dah siap photostat IC, saksi, borang pemustatin dah siap. Masa dia nak sign tu, kena ada saksi yang ikut. 2 orang saksi dalam borang tu kena ikut. Macam tu saya bawa kawan saya lah, Izzat dengan siapa lagi seorang, tak ingat. Izzat dengan kawan saya lagi seorang, saya bawa dia kat sana, lepas tu sign saksi. Okey, itu yang berlaku bila jumpa PPP. Iaitu korang kena deal sendiri lah, nak jumpa kena makan ke. Sebab sekarang PKPD kan tak boleh makan kat mana-mana kan, tak tahulah boleh minta ke tak. Tapi sign tu, pegawai tu mobile lah, dia tak ada macam pejabat kena jumpa kat pejabat, tak ada. Kalau dia nak suruh datang pejabat dia pun boleh. Tu yang pertama. Sebelum korang jumpa dia, kena ada dah siap dah semua borang, checklist, nama. Lepas tu dah ada borang pemaustatin. Pemaustatin ni, dia siapa yang boleh sign? Yang boleh sign ialah Nazir ataupun JKK. Kalau tak ada JKK, pengerusi taman ke, pengerusi parti politik kawasan tu ke. Contoh. Time tu saya ambil Adun Serdang kalau saya tak silap. Dia boleh sign. Bagi pejabat-pejabat kerajaan, dia orang boleh sign. Dia ada grade-grade dia lah. Korang akan tengok dekat borang NCR tu, dia akan huraikan kat situ saksi yang mana yang boleh sign, yang mana tak boleh. Okey, habis dekat borang 2A, habis dekat borang pemaustatin. Sekarang dah siap. Macam PPP tu, dia akan tanya simple-simple. Dia tanya kawan korang, dah lama kenal dia ni, dah kahwin ke belum ni, duda ke apa. Dia tanya soalan simple, lepas tu dia sign. Dah settle dah borang tu. Sekarang satu lagi masalah, nak bawa borang tu pergi pejabat agama Islam daerah. Okey, contohnya kalau korang berada kat Serdang, daerah dia adalah daerah Petaling. So daerah Petaling ni, korang tahu tak dia punya pejabat agama dia kat mana? Dia Lompok kan, dekat mana? Tahu tak dekat mana? Dekat Shah Alam. Punyalah jauh nak pergi sana. Dekat Masjid Shah Alam tak kisah itu. Dia ada pejabat agama Islam daerah Petaling. So kena pergi dekat situ, jauh gila daripada Serdang tu. So time tu pun PKPB, so jadi susah nak rentas, banyak gila roadblock. Tapi kalau tunjuk surat tu lepas lah. Tapi time sekarang ni PKPD saya tak sure. Korang try lah pergi pejabat polis, tanya saya nak pergi minta sains boleh ke tak. Okay, bila kita bawa kita punya borang yang dah siap tu untuk bahagian lelaki pergi kepada pejabat agama Islam daerah, kat situ akan pegawai dia akan sign lah. Iaitu beratur, ada SOP macam biasa, beratur, dan kena bayar kalau tak silap RM10 ke RM20, itulah murah, RM10 je. Tapi make sure korang dokumen sokongan, korang punya borang 2A tu korang buat 3 salinan. Kat sana kan susah nanti, sebab dia suruh minta salinan. Kalau kena photostat ada tak apa, tapi ada kat sana tapi mahal dia charge. Satu 50 sen kalau tak silap, 20 sen 30 sen lah. So better korang photostat 3 set yang dah siap supaya lebih mudah. So bila sebenarnya tak ada masalah sebenarnya. Pejabat agama Islam daerah tu dia akan tanya, okey, awak nak kahwin kat mana? Kat Johor ke kat sini? Kalau tempat awak kahwin tu memang PKPD tak boleh kahwin, tak boleh nikah, dia takkan cop. Tu masalah yang berlaku dekat belah perempuan. Tengoklah sekarang ni majlis agama Islam cakap macam mana. Kalau on, dia sign saya tak ada masalah. Okay, then make sure bawa sijil pra perkahwinan yang asli. Kalau tak bawa, patah balik lah ambil. Itu benda yang common lah, memang kena bawa untuk sijil perkahwinan tu, nanti dia akan sahkan. Okey, dan kita dah dapat sijil perkahwinan tu, dah dapat sains daripada pejabat agama Islam daerah tu, maka selesailah borang bahagian lelaki, tak payah pening kepala. Bila dah selesai, kita nak hantar pergi belah perempuan. Perempuan pula dia akan sahkan borang-borang dia lah. Dia lebih kurang lelaki, cuma ada tambahan pengakuan wali lah. Sebab perempuan ni dia penting, nak kahwin kena ada wali. Kalau tak ada ayahnya, abangnya dan pakciknya dan sebagainya lah, kena baca dia punya panduan tu. Okay, bila dah selesai semua ni, saya pun dia try bulan 10, bulan 11 tak dapat, bulan 12 Alhamdulillah baru dapat.
dalam 2 minggu tu lah baru kami balik kampung dan settlekan semuanya, dan pada 22 bulan 12 Alhamdulillah diijab kabulkan. Jadi moralnya kat sini, untuk bagi mereka yang nak berkahwin, rancanglah. Bila korang rancang, korang punya plan tu, insyaAllah akan dipermudahkan. Dia tak susah sangat. Bagi siapa yang tak nak kahwin lagi pun tak apa, boleh layari dekat laman web NCR tu, baca dulu panduannya, hadamkan, insyaAllah semuanya akan berjaya. Dan bagi siapa yang nak kahwin, good luck untuk kahwin. Bagi yang student lagi tak nak kahwin, belajar rajin-rajin. Target contoh sekarang umur 18 akan masuk matrik ataupun akan alami degree 4 tahun, matrik setahun, akan ambil masa 5 tahun. So in the 5 years, kalau dapat beasiswa ke apa, duit sikit-sikit boleh simpan. Lepas tu kerja setahun 2 untuk kumpul duit. InsyaAllah sebenarnya untuk menyimpan duit dan belajar tu bukanlah sesuatu yang impossible. It's quite possible. You need to simpan duit, simpan sikit-sikit, insyaAllah lama-lama jadi bukit. Sebab kat sini saya share pengalaman ni sebab saya belajar sambung tau, daripada matrik pergi kepada degree, master, PhD. Jadi kat situ saya simpan duit sikit, Alhamdulillah dapat untuk berkahwin menggunakan duit yang disimpan tu. InsyaAllah rezeki tu ada. Okay, itu je saya nak sharekan. Selamat berjaya, selamat maju jaya. Bye, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.